Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dihormati, yang dikasihi Allah. Perbahasan kita akan bersambung daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan sambung perbahasan pada muka surat 159, perbahasan berkenaan dengan puasa-puasa sunat. Kita telah pun membahaskan sebelum ini berkaitan tentang sunat-sunat ketika berpuasa, begitu juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang wajib yang perlu dipatuhi ketika berpuasa. Dan hari ini kita akan membahaskan puasa-puasa sunat seperti mana yang dituliskan oleh pengarang kitab Al-Habib Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Puasa-puasa sunat, kata pengarang kitab, ketahuilah bahawa sesungguhnya amalan berpuasa adalah sebahagian daripada sebaik-baik ibadah dan mujahadah. Di dalam sebuah hadis, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 musim. Jadi ini adalah salah satu daripada hadis yang menyebutkan tentang fadilat berpuasa. Kita pun masih lagi ada yang sedang bertungkus lumus untuk menghabiskan puasa sunat Syawal yang tak terhabis. Mungkin nak puasa pun hari-hari ada jemputan open house. Macam mana Ustaz? Hari-hari ada jemputan open house. Boleh ke tak berpuasa sunat Syawal kalau hari-hari kita ada open house? Jawapannya tidak boleh. Ada pengecualian yang diberikan kepada mereka untuk tidak berpuasa sunat, atau harus kepada mereka untuk berbuka puasa dengan beberapa sebab dan pengecualian. Contohnya, kita ini dijemput untuk suatu acara di mana kita kalau tak pergi ke acara tersebut, jemputan tersebut yang akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim, maka jemputan-jemputan seperti itu sangatlah dituntut untuk kita menyambutnya atau menerimanya. Tetapi yang dihukumkan wajib kepada kita menghadiri kalau mendapat satu-satu jemputan hanyalah jemputan untuk akad nikah.
Selain daripada jemputan akad nikah, hukumnya sunat untuk hadir, bukan wajib. Selain daripada jemputan akad nikah, kata para fuqaha, hukumnya sunat untuk hadir. Adapun jemputan untuk akad nikah, kalau mendapat jemputan, itu termasuk daripada jemputan yang mesti dipenuhi kalau tidak ada keuzuran. Maksudnya, kalau dapat jemputan akad nikah, jangan buat-buat tak tahu. Kalau tak boleh datang, bagi tahu keuzuran. Selain daripada jemputan itu, semua jemputan-jemputan lain adalah hukumnya sunat untuk kita hadir, selagi mana jemputan itu adalah jemputan termasuk daripada perhimpunan yang tidak mengundang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemputan untuk majlis Aidilfitri, rumah terbuka Aidilfitri, adalah termasuk daripada jemputan untuk sunat kita menghadiri, yang disunatkan untuk hadir. Maksudnya kalau hadirnya kita dalam keadaan berpuasa pun tak apa dah, tak ada masalah pun. Maksudnya janganlah kita jadikan alasan banyaknya rumah terbuka Aidilfitri sampai tak terkejar puasa sunat 6 Syawal, Ustaz. Itu alasan tak boleh pakai. Alasan tu tak boleh diterima pakai, kerana yang disunatkan kepada kita untuk memenuhi jemputan. Penuhi jemputan, kalaupun kita ini nak berpuasa sunat Syawal, pergi sajalah. Kalau tak makan pun tak apa, tak ada masalah pun. Yang disunatkan untuk memenuhi jemputan. Jadi alangkah ruginya kalau kita tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kita masih lagi ada hari-hari yang berbaki ni, masih lagi boleh untuk yang belum lagi bermula puasa, masih lagi sempat untuk berpuasa. Baginda Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari, summa atba'ahu min, kemudian dia susuli dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kullih, dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Jadi dapat pahala puasa 1 tahun penuh kalau puasa Ramadan plus dengan 6 hari Syawal. Macam mana boleh dapat pahala puasa 1 tahun penuh? Kiraannya begini, setiap 1 hari dalam bulan Ramadan akan diberikan ganjaran sebanyak 10 kali ganda. Setiap amalan yang kita lakukan secara umumnya akan diberikan ganjaran 10 kali ganda. Ini disebutkan Nabi dalam hadis. Apapun amal baik yang kita lakukan, terus automatically akan dapat ganjaran 10 kali ganda. Baca 1 surah Al-Quran, baca 1 muka surah Al-Quran, dapat pahala 10 kali ganda. Demikian apapun ibadah yang kita lakukan, termasuk puasa dalam bulan Ramadan. Maka 1 hari puasa bulan Ramadan, itu ganjarannya di sisi Allah yang akan kita terima adalah 10 kali ganda. Maksudnya 30 hari bulan Ramadan darab dengan 10 kali ganda, maka kita ini dapat pahala seolah-olah berpuasa 300 hari. 6 hari Syawal darab dengan 10, kerana setiap hari kita puasa 6 dapat ganjaran 10 kali ganda, maka jadilah ganjaran berpuasa seolah-olah 60 hari. Jadi ganjaran puasa 300 hari tambah dengan ganjaran puasa 60 hari, maka jumlahnya akan jadi 360 hari ganjaran. Ini yang Nabi kita sebutkan, barang siapa yang berpuasa Ramadan disusuli dengan 6 hari Syawal, dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Maksud di sini, dia mendapat pahala puasa 1 tahun penuh, walaupun sebenarnya dia berpuasa 36 hari sahaja. Demikian fadilat yang diberikan kepada mereka yang melakukan puasa sunat. Termasuk juga tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi yang dimuliakan Allah, kita ini dalam berpuasa sunat, bukan hanya kita ini dalam puasa Ramadan yang telah kita lalui, kita sudah berjaya untuk mendidik diri kita, menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah.
Tengok sahaja ketika mana kita nak duduk berbuka puasa kan. Kita ketika duduk berbuka puasa, duduk atas meja kita contohnya, dining table kita contohnya, atau duduk di bawah dengan makanan-makanan yang sudah terhidang contohnya, sebelum maghrib, sebelum azan semuanya sudah duduk menatapi makanan masing-masing. Airnya sudah disediakan, air sejuk ada, air panas ada, teh tarik ada, air jagung ada, buah korma ada, roti jala ada, murtabak ada, kari pap ada, walaupun dalamnya tak ada inti. Semuanya ada belaka semua. Semua makanan tu sudah terhidang di hadapan mata kita ni. Daripada pukul berapa? Katakan maghrib pukul 7.25, pukul 7.20 semuanya sudah terhidang, kita pun dah duduk dah tengok makanan tu. Kita punya tangan takkan pun sama sekali untuk menghulurkan tangan untuk mengambil makanan. Tak. Makanan ada depan kita, minuman ada depan kita, tapi apa yang menghalang kita untuk mengambil dan makan makanan tersebut? Yang menghalang kita adalah perintah Allah untuk tidak makan kecuali ketika azan maghrib. Jadi di sana sebetulnya 30 hari Ramadan kita sudah terdidik untuk menuruti perintah Allah, berjaga daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah walaupun benda tu ada depan mata kita. Itu kan, makanan tu ada depan mata kita, tapi kita tak boleh makan pun. Pukul 7.24 tak boleh makan juga, sehingga 7.25 azan maghrib baru boleh makan. Yang ni apa maksudnya? Ini tarbiyah. Inilah madrasah Ramadan yang mentarbiah kita untuk berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya antara kita dengan perkara yang dilarang oleh Allah ini punya border. Kalau border itu terbuka, terangkat kepada kita, maksudnya kalau benda itu jadi halal kepada kita, barulah boleh untuk kita mendapatkan. Macam mana makanan tadi, kalau azan maghrib baru boleh kita makan. Kalau makan 1 minit sahaja sebelum azan maghrib, maka hukumnya haram kepada kita, berdosa. Ini tarbiyah yang sudah kita dapat di dalam bulan Ramadan. 30 hari Allah Subhanahu wa taala sudah mendidik kita untuk praktis supaya menahan diri, bersabar daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kecuali sampai masanya. Demikian juga dalam puasa-puasa sunat yang lain yang kita lakukan. Maka pengarang kitab sebutkan di sini, antara puasa-puasa sunat adalah yang pertama, muka surat 160, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi pada hari Arafah, bagi yang tidak melakukan ibadah haji, berpuasa pada hari itu menggugurkan dosanya selama 2 tahun. Hari Arafah nanti pada 9 Zulhijjah kepada mereka yang tidak melakukan haji. Maksudnya kita-kita inilah yang duduk di sini yang tak pergi haji, disunatkan untuk berpuasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari Arafah pada 9 Zulhijjah adalah puasa sunat yang paling afdal dalam 1 tahun. Yang ni kalau ditanya, dalam banyak-banyak puasa sunat apa yang ranking number 1? Sepanjang tahun puasa sunat apa yang paling utama dan paling mulia? Iaitu puasa sunat pada hari Arafah. Tapi kenapa pula kepada yang melakukan haji tak disunatkan puasa pada hari Arafah tersebut? Kerana kalau orang yang melakukan haji di padang Arafah, kalau mereka berpuasa akan menyebabkan keletihan. Jadi kepada yang melakukan haji tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Ini yang pertama. Fadilatnya menggugurkan dosa selama 2 tahun, yakni 1 tahun sebelum dan 1 tahun selepas. Puasa yang seterusnya adalah puasa hari Ashura, iaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Disunatkan juga berpuasa sehari sebelumnya dan sehari selepasnya. Sehari sebelum 10 Muharram ini dinamakan hari Tasu'a,
sehari selepas bulan Muharram ataupun 10 Muharram, yakni kalau kita nak berpuasa tu bagusnya 3 hari straight. 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Hari Ashura fadilatnya adalah diampunkan dosa selama 1 tahun sebelum. Dan puasa bulan Muharram merupakan bulan yang paling afdal untuk berpuasa setelah daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Seterusnya, puasa 6 hari bulan Syawal. Ini telah pun kita bincangkan baru sekejap tadi. Yang keempat, puasa pada hari-hari putih, dipanggil Ayyamul Abyad, iaitu pada 13, 14 dan 15 setiap bulan. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa pada hari tersebut, sama ada dalam musafir ataupun tidak. Dulu ada satu adat di mana dikatakan bahawa kalau bulan Muharram ini bulan yang tak bagus kalau buat majlis-majlis baik, seperti majlis kahwin, contohnya majlis akad nikah ke, majlis akikah ke, pindah rumah ke. Ada sebahagian masyarakat yang memahami dulu-dululah, sekarang tak tahu ada ke tidak, yang memahami kalau bulan Muharram ini tak bagus buat majlis-majlis kenduri kendara seperti itu. Kenapa datang pemikiran seperti ini? Saya cuba untuk mengambil tahu, kaji sikit lah. Kalau di kampung saya di Ulu Tiram di Johor, ada masih lagi yang menganggap seperti itu. Kalau dapat jemputan kahwin bulan Muharram, "Oi, kau biar betul nak kahwinkan anak kau bulan Muharram? Nak dia cepat cerai ke apa?" Gitu pula. Seolah-olah dianggap kalau melakukan perkahwinan dalam bulan Muharram ini macam satu musibah. Tuan-tuan ada pernah dengar macam tu ke? Orang KL tak ada kot macam tu. Di kampung saya ada masih yang berpahaman seperti itu. Jadi saya cuba tanya, apa sebenarnya masalah yang berlaku dalam pahaman sebahagian masyarakat tadi? Di mana puncanya pahaman itu datang? Seolah-olah bulan Muharram ini yang tak bagus untuk buat majlis kahwin dan sebagainya. Walhal bulan Muharram ini bulan yang mulia di sisi Allah, bulan yang baik. Jadi bila diambil tahu, rupa-rupanya orang-orang dulu mereka tidak prefer, tidak utamakan untuk buat majlis-majlis keramaian pada bulan Muharram supaya apa? Supaya nak bagi orang ramai fokus untuk puasa sunat. Itu sebab dia. Lalu berpindah daripada satu generasi ke satu generasi, maka terus dianggap kalau buat majlis kahwin dalam Muharram ini satu perkara musibah akan berlaku. Jadi dari segi satu segi, dari segi satu side nak bagi tahu orang-orang dulu sampai tahap macam tu. Kalau bulan Muharram, kita ni bulan Muharram ni seolah-olah macam orang dululah, bulan untuk fokus untuk puasa sunat. Maka kita jangan buat majlis pada bulan puasa sunat ni supaya apa? Nanti orang pun akan tak boleh nak fokus untuk puasa sunat. Seolah-olahnya macam tu. Tapi tidaklah sampai kepada tahap kalau buat majlis kahwin, buat majlis keramaian dalam Muharram, maka akan mengundang bala dan juga musibah. Berbalik kepada nombor 4 tadi, puasa hari-hari putih 13, 14 dan 15 pada setiap bulan, dipanggil Ayyamul Abyad. Sebahagian para ulama mengatakan hari-hari putih ini adalah hari-hari yang banyak turunnya rahmat Allah. Maka bagus untuk melakukan benda-benda baik pada hari-hari putih ni. Bagus untuk, sebab tu kalau dalam ilmu falak ni dia ada ilmu yang dituliskan oleh para ulama, maka ada di situ kajian-kajian dalam ilmu falak, hari-hari atau tarikh-tarikh yang tak diutamakan untuk buat benda-benda baik. Dan bahkan ada pengkhususan
hari-hari tertentu untuk membuat sesuatu. Contoh, nak mulakan majlis ilmu. Kita kalau tengok tradisi di pondok-pondok, pesantren-pesantren, kalau tok guru nak mulakan majlis, maka hari apa yang akan digunakan, yang diutamakan untuk mulakan majlis? Pada hari Rabu. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada sebutkan bahawa hari Rabu adalah hari yang afdal untuk memulakan majlis ilmu. Tetapi sebahagian para ulama yang mengatakan sebaliknya. Syekhna, guru kami Syekh Abu Bakar Ahmad, mufti besar India, beliau sebutkan bahawa yang lebih afdal untuk memulakan majlis ilmu adalah pada hari Isnin atau pada hari Kamis. Kerana hari Isnin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa pendapat daripada para ulama. Cuma yang saya nak bagi tahu di sini ialah kenapa ada hari-hari yang tertentu untuk perkara-perkara tertentu. Kalau orang-orang dulu, mereka akan kalau nak buat majlis kahwin ke, nak buat majlis apa-apa keramaian ke, nak pindah rumah ke apa ke, jadi adat orang-orang dulu dia akan pergi jumpa dengan tok guru untuk minta pandangan. Syekh, saya ni nak pindah rumah ni pada tarikh ni, okey tak? Syekh, saya ni nak nikahkan anak saya ni pada tarikh ni, pada hari ni, okey tak? Umumnya, kenapa pula ada tarikh-tarikh yang okey dan tarikh-tarikh yang tak okey ke? Bukan itu. Ianya bukan sekadar okey tak okey dari segi logik, tapi di sana ada keutamaan pada hari-hari. Ini kita tidak boleh menafikan kerana ayatul Quran. Ayat Quran yang menyebutkan ada satu hari yang melebihi yang punya kelebihan berbanding hari-hari yang lain. Hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Maka kalau kita buat sesuatu perkara pada hari Jumaat daripada perkara-perkara kebaikan, sudah pasti di sana ada keberkatan hari tersebut. Hari Isnin, hari yang baik. Hari Kamis, hari yang baik. Maka bila benda-benda baik itu dibuat pada hari-hari tersebut, sudah pasti ada keberkahan. Jadi ini tidak langsung bercanggah dengan agama. Jangan pula kata kenapa ni tidak ada kaitan dengan orang panggil ilmu-ilmu nak tilik nasib ke apa ke, tidak. Tapi ini lebih kepada dipanggil al-fa'lul hasan, meletakkan harapan yang baik dengan kita buat majlis pada hari-hari yang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, antara hari yang digalakkan untuk berbuat perkara-perkara baik seperti majlis keramaian dan sebagainya selain daripada hari Jumaat, hari Isnin, hari Kamis, juga adalah ayyamul abyad, hari-hari putih ni. 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. Ini juga adalah hari-hari yang baik. Kemudian nombor 5, dan baginda sentiasa berpuasa pada setiap hari Isnin dan hari Kamis. Kita pun maklum, kalau hari Isnin baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Isnin. Bila ditanya kepada baginda Nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka yaumin wulidtu fih, hari itu adalah hari aku dilahirkan. Maka aku suka untuk berpuasa pada hari Isnin kerana hari tersebut adalah hari aku dilahirkan. Hari Kamis pula, kenapa Nabi kita suka berpuasa pada hari Kamis? Kerana hari Kamis, kata baginda Rasulullah SAW, adalah hari di mana amalan-amalan seminggu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Jadi ini asbab dia kenapa hari Isnin dan hari Kamis disunatkan berpuasa. Disunatkan berpuasa pada hari Jumaat secara berkembar dengan hari sebelumnya, iaitu Kamis, atau hari selepasnya, iaitu hari Sabtu. Kerana dimakruhkan untuk berpuasa hari Jumaat semata-mata puasa sunat mutlak. Saya ulang, yang dimakruhkan puasa Jumaat semata-mata satu hari kalau puasa itu dengan niat sunat mutlak. Apa maksud sunat mutlak? Sunat yang tidak ada sempena apa-apa pengkhususan. Sembahyang sunat biasa. Nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala, sahaja aku berpuasa sunat pada esok hari kerana Allah. Sunat mutlak lah tu.
Jadi sunat mutlak ini yang tak ada apa-apa pengkhususan, itu dimakruhkan hukumnya kalau berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Jadi nak mengelakkan makruh tu macam mana kalau puasa sunat mutlak? Perlu digabungkan, imma dengan satu hari sebelum atau satu hari selepas. Khamis dan Jumaat digabungkan puasa, atau Jumaat dan Sabtu. Adapun kalau hari Jumaat itu jatuh pada hari-hari yang ada pengkhususan sunat puasa, kebetulan hari Jumaat jatuh pula tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Jadi boleh tak kita berpuasa hari Jumaat sahaja? Boleh, sunat, terangkat hukum makruh dia. Bahkan boleh digabungkan lagi niat. Contohnya hari Jumaat, nak puasa hari Jumaat, cek-cek rupa-rupanya hari Jumaat itu termasuk daripada Ayyamul Abyad, hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan. Maka boleh terangkat hukum makruh, kerana di situ sudah ada niat yang khusus. Puasa Jumaat itu bukan puasa sunat mutlak, tetapi puasa sunat Abyad, Ayyamul Abyad. Jadi yang dikatakan puasa makruh hari Jumaat sahaja itu kalau puasa sunat mutlak. Terangkat juga hukum makruh kalau ada yang berpuasa pada hari Jumaat dengan niat untuk qada dia punya Ramadan. Kerana qada Ramadan itu wajib. Jadi tidak dihukumkan makruh kalau dia berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Yang kedua, puasa yang dimakruhkan. Makruh berpuasa serta puasa terus-menerus sepanjang tahun bagi orang yang akan menimbulkan mudarat pada dirinya. Maksudnya apa? Sepanjang tahun dia berpuasa kecuali 5 hari yang diharamkan puasa. Selain 5 hari diharamkan berpuasa, setiap hari itu kalau dia berpuasa, hukumnya makruh kalau memudaratkan diri. Tapi kalau tak memudaratkan diri, dia tak ada masalah, boleh saja. Satu orang sahabat ketika datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali itu Nabi nampak dia okey. Kali kedua bila Nabi kita nampak dia, sahabat ini nampak dah kurus keding dah. Kemudian badannya begitu lemah, kurus. Maka Nabi tanya, kenapa kamu begini? Dijawab, kalau dia ini berpuasa pada setiap hari. Dah berpuasa pada setiap hari, kemudian dia pula tidak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami di rumahnya. Setiap malam dia beribadah, setiap siang hari berpuasa. Sepanjang malam beribadah, tak ada masa berehat kecuali sekejap. Isterinya pun datang mengadu, ya Rasulullah, dia tidak menunaikan haknya di rumah. Maka Nabi kita tegur perbuatan sahabat tadi. Kata apa Nabi kepada dia? Kamu nak jadi orang yang buat suatu benda yang lebih baik daripada aku ke? Apa yang kamu cuba buat ni? Kamu nak cuba buat apa sebenarnya? Kamu nak buat suatu ibadah yang lebih baik daripada aku? Kata baginda Nabi SAW, aku pun berpuasa, ada hari aku berpuasa, ada hari aku tak berpuasa. Aku pun solat qiyamul lail pada setiap malam, tapi ada juga waktu aku tidur, ada juga waktu untuk ahli keluarga. Maka jangan kamu melakukan demikian. Nabi tegur dia. Kerana apa? Dia punya sifat yang rasa melampau di dalam melakukan sesuatu ibadah tadi sehingga memberikan mudarat kepada diri dia. Kemudian pada muka surat 161, pengarang kitab membicarakan tentang puasa yang diharamkan. Pertama, haram berpuasa pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Ini tidak kira puasa apapun, puasa qada ke, puasa nazar ke. Kalau ada orang yang bernazar, saya nak bernazar puasa pada hari raya Aidil Adha,
hukum nazarnya tidak sah, kerana tidak sah untuk bernazar sesuatu yang haram, dan tak sah juga kalau bernazar sesuatu yang wajib. Contohnya apa? Saya sebut sekarang ni contohnya, saya bernazar hari ini saya nak sembahyang Isyak. Sah ke nazar tu? Mana boleh nazar macam tu, kerana Isyak memang wajib. Kalau tak bernazar pun memang wajib salat. Jadi nazar ini hanya sah kepada perkara-perkara yang harus dan perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara yang harus dan perkara-perkara yang sunat sahaja boleh nazar. Perkara makruh tak boleh. Perkara haram tak boleh, tak sah nazar tu dan tidak boleh ditunaikan. Contoh perkara-perkara wajib tadi yang saya sebutkan tak boleh bernazar. Perkara-perkara sunat bolehlah, atau perkara-perkara harus diperbolehkan. Kemudian hari yang kedua yang diharamkan berpuasa adalah 3 hari tasyrik. Tasyrik qaf, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau bulan Zulhijjah 10 Zulhijjah, hari raya Aidil-Adha atau hari raya Korban, haram puasa. Tambah lagi 3 hari selepasnya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah juga dihukumkan haram untuk berpuasa. Apa-apa jenis puasa tak boleh. Puasa qada ke, puasa nazar ke, tak boleh. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW sebutkan bila ditanya kenapa tak boleh berpuasa pada hari tasyrik, kata baginda Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum. Maksudnya untuk makan daripada daging-daging sembelihan korban dan sebagainya, maka hari itu termasuk daripada hari perayaan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, hari syak, iaitu hari yang diragui antara 30 Syaban atau sudah masuk 1 Ramadan. Jadi kalau kita dah masuk kepada hari yang ke-30 Syaban, maksudnya sudah ada antara besok berpuasa, besok 1 Ramadan ataupun tidak, maka hari tersebut adalah diharamkan untuk berpuasa. Kenapa hari syak, hari yang diragukan 30 Syaban itu diharamkan untuk puasa? Supaya tidak dianggap hari itu sebagai 1 Ramadan. Oleh itu diharamkan puasa pada hari syak. Begitu juga separuh yang terakhir pada bulan Syaban, sekiranya puasanya tidak bersambung dengan hari-hari sebelumnya, dan ia bukan puasa pada hari yang menjadi rutin. Contoh, kalau setelah daripada 15 Syaban, bermula 16 Syaban sampai 13 Syaban, itu termasuk yang sedang dibahaskan, iaitu ada hukum yang tersendiri kalau seseorang nak berpuasa sunat. Hukumnya apa? Kalau dia bukan orang yang menjadi rutin kepada dia untuk puasa sunat Isnin Kamis, maka dia tidak boleh berpuasa Isnin Kamis pada 2 minggu terakhir bulan Syaban. Kalau menjadi rutin, boleh. Atau dia sambung 15 nisfu Syaban kan, 15 Syaban dia puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18, 19, 20, 21 terus puasa sampai 29 Syaban pun dia puasa, itu boleh. Kerana dia bersambung daripada 15 Syaban. Tapi kalau nak start 16 atau start 17 puasa sunat, tak boleh. Kecuali kalau menjadi rutin kepada dia, dan kecuali kalau puasa itu adalah puasa qada Ramadan. Qada Ramadan juga diperbolehkan ketika selepas daripada nisfu Syaban. Itu yang disebutkan di pengarang kitab, boleh berpuasa pada hari separuh terakhir pada bulan Syaban dengan puasa qada, puasa kafarah dan puasa nazar. Puasa qada boleh, puasa kafarah boleh, puasa nazar pun boleh selepas daripada 15 Syaban. Selepas daripada 15 Syaban. Jadi demikian beberapa hukum puasa-puasa yang diharamkan menurut mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
Makanya selain daripada puasa-puasa yang diharamkan, yang dimakruhkan, hari-hari yang lain itu adalah menjadi hari yang terbuka luas kepada kita untuk memperbanyakkan puasa sunat. Dulu kaum-kaum ibu zaman dulu, kalau anaknya nak pergi exam, contohnya ibu-ibu di rumah ni akan bernazar puasa sunat. Dulu-dululah. Sekarang ibu-ibu semuanya main TikTok aja. Makcik-makcik pun TikTok dah sekarang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa? Kerana orang-orang kita, orang-orang tua kita zaman dulu, mereka memahami kalau seseorang itu berpuasa, doanya mustajab. Jadi kalau anak-anaknya pergi exam contohnya, maka kaum ibu di rumah ni akan berpuasa sunat. Supaya apa? Supaya dalam puasa sunat itu mereka berdoa kepada Allah, dipermudahkan urusan anak-anaknya, urusan suaminya dan sebagainya. Jadi demikian fadilat memperbanyakkan puasa sunat, ianya termasuk daripada amalan yang tadi disebutkan di dalam hadis oleh baginda Nabi, akan dijauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 musim. Yani antara dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala dijauhkan sebanyak 70 tingkat. Maksudnya jaminan yang diberikan kepada mereka-mereka yang banyak puasa sunat. Diceritakan kalau dulu ada satu orang wali min awliyaillah di Kedah, Allahumma salli Muhammad, yang beliau mengamalkan puasa sunat setiap hari sepanjang tahun berpuasa. Pak Sumit rahimahullah, kawan-kawan saya yang ada di bahagian utara Kedah dan sebagainya banyak yang rapat dengan beliau. Saya pun pernah ketemu juga sekali, alhamdulillah. Jadi diceritakan kalau beliau ni sepanjang tahun berpuasa, kecuali 5 hari dalam 1 tahun je tak puasa. Pada hari-hari yang diharamkan tu dia yang tak puasa. Sepanjang tahun beliau berpuasa. Jadi tadi kita bahaskan berpuasa sepanjang tahun ni hukumnya makruh. Tapi di sana ada dia punya ta'liq dia. Makruh kalau memudaratkan. Tapi kalau tidak memudaratkan kepada seseorang, hak diri dia, hak orang lain semuanya tercapai, maka terangkatlah hukum mudarat tadi. Ada juga siyamu Daud, puasanya Nabi Daud alaihi salam, iaitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ada juga para awliya Allah, para ulama-ulama, para salihin yang mengamalkan puasa seperti itu. As-siyamu junnatun. Dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu arda, beliau tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku amalan yang boleh menjauhkan aku daripada api neraka dan mendekatkan kepada syurga Allah." Maka Nabi sebutkan 5 rukun Islam. Kemudian Nabi tambah lagi, "Hal adulluka, adakah mahu engkau aku khabarkan, aku tunjukkan kunci kepada segala pintu-pintu kebaikan?" Selain daripada semua amalan-amalan yang disebutkan, maka disebutkan beberapa perkara tambahan oleh Nabi. Pertama sekali kata Nabi, as-siyamu junnatun, banyak-banyakkan berpuasa sunat. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sama, antara perkara yang akan membantu kamu untuk melakukan lebih banyak amal-amal baik adalah qiyamul lail, bangun solat pada waktu malam, beribadah pada waktu malam. Dan yang ketiga adalah kaffu lisanaka, jaga lidah kamu. 3 perkara ni Nabi sebutkan adalah kunci untuk kamu lakukan banyak kebaikan kepada Allah. 3 benda: puasa, qiyamul lail, sedekah. Ada 4, puasa, qiyamul lail, sedekah dan juga menjaga lisan. Ini 4 perkara kata baginda Nabi SAW adalah kunci untuk membuka kepada seseorang berbuat lebih banyak kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping 5 rukun Islam yang lain.
Jadi kita kalau termasuk daripada orang yang melaksanakan kelima-lima rukun Islam dengan baik, solat kita jaga, zakat kita bayar, haji kita buat, puasa Ramadan kita buat, maka tambahlah kita punya kebaikan dengan 4 benda tadi. Iaitu yang pertama, apa tadi? Puasa sunat. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, qiyamul lail. Dan yang keempat, diakhiri semua kebaikan-kebaikan kita dengan menjaga lidah. Apa sebab Nabi akhiri hadis tadi dengan suruhan menjaga lidah, menjaga lisan? Kerana kebanyakan manusia akan ditarik masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah kerana dosa lidah. Dosa lidah ini adalah dosa yang paling banyak menarik seseorang masuk ke dalam api neraka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Maaf atas kekurangan. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.